macam-macam lagu. Yang paling top sekarang ni lagu apa? Kalau anak-anak kita, saya tanya, lagu apa paling kamu ingat sekarang? Lagu hutang. Ustaz tahu lagu hutang? Allah, flow apa? Saya pun tak ingat nama kumpulan dia. Lagu hutang. Tanya pasal Nabi tak ingat lah. Tolong. Kemudian memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya jangan kita lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Sebab inilah panduan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekalan, panduan untuk kita semua. Satu rahsia, mungkin tuan-tuan dah tahu, mungkin ibu-ibu lebih tahu, mungkin anak-anak yang dah ngapal ni lebih tahu. Sebab saya baru jumpa saja perkara ini. Iaitu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan semua perkara dalam Al-Quran. Antara lain Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan penciptaan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia daripada apa? Daripada tanah. Itu jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat daripada cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin syaitan daripada api. Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang dan haiwan dari tak boleh jawab. Ibu-ibu mungkin tahu. Sekitar kita nampak burung. Burung, ayam, itik, serati, angsa. Kita pergi zoo. Pernah pergi zoo Johor tak? Orang Johor berapa orang belum pernah pergi zoo Johor? Jangan malu dengan saya dah pergi 2 kali saya pergi. Di zoo Johor, binatang apa ada? Harimau, tenuk, tahu tenuk? Tapir, zirafah, unta, burung kasawari, kemudian gajah. Cuma masa saya pergi tu, dia letak label, gajah balik ke habitat asal dia di Pahang. Balik kampung raya. Saya pun gajah di Johor, di zoo Johor ni asal Pahang. Yang Pahang asal kat mana? Sudah nak tanya. Okey, dalam laut banyak binatang. Di udara, di darat banyak binatang. Saya terfikir juga sebelum ni, binatang ni Allah buat daripada apa? Ada orang jawab, alah ustaz, apa masalah? Kun fayakun. Betul. Allah kalau nak buat sesuatu, kun fayakun. Allah kata jadi. Jadilah semut. Jadi. Semut berkawat satu-satu, kore. Pernah jumpa tak dalam Quran Allah cerita berkenaan dengan Allah buat binatang? Tolak ke tepi. Istilah telur dulu ke ayam dulu? Ini soalan teka-teki yang sampai kiamat tak ada jawapan. Kalau datang orang yang tanya telur dulu ke ayam dulu, orang tu pun jawab. Last sekali dia kata telur dulu. Macam mana boleh telur dulu? Sebab soalan saya telur dulu ke ayam. Jadi saya sebut telur dulu. Jadi jawapannya telur. Seorang lagi datang, ayam dulu ke telur dulu? Last sekali jawapan ayam dulu. Sebab saya tanya ayam dulu ke telur? Binatang-binatang semua ni Allah buat dengan. Tuan-tuan, saya baru jumpa bila Ramadan baru ni, Allah sebut perkara ini dalam surah An-Nur. Surah An-Nur. Ayat berapa ustaz? Ayat saya tak nak bagi. Supaya tuan-tuan, ibu-ibu balik nanti cari surah An-Nur, baca daripada ayat pertama sampai habis. Jumpalah. Janganlah macam tu ustaz. Jahat sungguh ustaz ni. Tak nak suruh baca. Sebab kita dah tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Surah An-Nur ni banyak kali baca. Baru ni baru perasan. Dah tadarus di Masjid Taman Kasih, tak perasan lagi. Dah baca dah surah An-Nur tu, tak perasan. Balik kampung tadarus, kena pula surah An-Nur. Tengok pada ayat tersebut. Ayat berapa ustaz? Ayat tersebut, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sebut dengan detail.
berkenaan dengan penciptaan binatang. Ustaz, ayat berapa? Nak bagi tak nak bagi ni cikgu? Bagi. Oh, baik sungguh cikgu. Surah An-Nur ayat yang ke-46. 45 ke 46 macam tu. Surah An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas berkenaan dengan penciptaan binatang ini. Wallahu khalaqakum kulladabbah, dan sesungguhnya Allah menciptakan setiap binatang yang melata. Dah jumpa mimma, daripada air. Semua binatang yang ada atas dunia ni Allah buat dengan air. Yo ustaz, macam tak percaya. Ayat Quran ni. Dan Allah tak berhenti kat situ. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, faminhum man yamshi ala rijlain, faminhum man yamshi ala batnih, sebahagiannya berjalan menggunakan perut. Binatang apa berjalan guna perut? Ular. Ular kan mana ada kaki? You pernah jumpa ular ada kaki ni? Mana ada? Guna perut. Laju lah. Tu tak tengok lagi ular Nabi Musa. Ular besar yang bergerak pantas seperti ular kecil. Tengok cerita Nabi Musa. Wa minhum man yamshi ala rijlain, sebahagiannya berjalan menggunakan dua kaki. Itik, ayam, serati, burung, pinguin, kangaroo. Pinguin dua kaki gede. Kangaroo berapa kaki? 4. Ke kangaroo ada tangan? Kangaroo 4 kaki tapi dia berjalan guna 2 kaki je. Wa minhum man yamshi ala arba', sebahagiannya berjalan menggunakan 4 kaki. Apa binatang yang berjalan menggunakan 4 kaki? Kucing, kambing, kerbau, lembu, dinosaur, T-Rex, buaya. Jadi mengelengkapi semua binatang. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita tengok kepada terjemahannya, kita akan rasa seronok. Dan tugasan saya untuk yang Al-Quran ini, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak sekalian, balik nanti cari, tengok surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 11. Surah At-Taghabun ayat 11. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan berkenaan dengan kadang-kadang kita berlaku satu-satu musibah, kita kata kenapa benda ni berlaku. Kita Allah Subhanahu Wa Taala beri penyakit, kita kata kenapa benda ni berlaku. Akan tetapi Allah dah sebut dalam ayat 11 surah At-Taghabun, semua itu adalah perancangan Allah. Dan Allah tak pernah silap dalam merancang. Kita perhati kepada terjemahan ayat tu, kita akan rasa, ya Allah, aku sakit, Engkau yang beri, ya Allah. Kadang-kadang sakitnya package. Kencing manis, lemah jantung, buah pinggang. Kena kanser pula. Ya Allah, kenapa 4-4 pada aku? Ya Allah, berilah kepada jiran satu. Jiran kita sihat je, langsung tak ada sakit. Kita 4 dalam 1. Allahu Akbar. Siapa yang atur? Allah. Bila kita perhati dan kita memahami ayat tersebut, kita akan rasa, ya Allah, hebat Engkau rancang. Ni seronok tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, seronok. Apa yang Nabi wariskan kepada kita, yang ni Al-Quran ini, bila kita baca, kita memahami, kita akan rasa seronok. Sebab itulah untung orang Johor dengan budaya Al-Qurannya. Teruskan. Surat siaran yang kedua. Yang terakhir ni nak tutup 69 ni. Sebab esok nak beragak kan. Surat siaran kedua ialah berkenaan dengan surah Al-Mulk. Ini surat siaran daripada Majlis Agama Islam Johor. Mengarahkan kepada seluruh surau dan masjid untuk membaca surah Al-Mulk dalam surat siaran tersebut selepas maksudnya lepas maghrib. Ada yang buat lepas isyak. Terpulanglah mana yang sesuai. Kalau ada kuliah, buat lepas isyak. Kalau tak ada kuliah, buatlah lepas maghrib. Mengisi ruang antara maghrib dan isyak.
Dan surau kita dah buat tiap-tiap malam. Dah ke belum? Belum. Bila nak mula? Minta maaf, kita kongsi ni tuan-tuan, jangan tuan kata ustaz ni datang asyik cari kesalahan kita. Bukan. Sebab apa tuan-tuan? Masjid Kampung Melayu bermula dapat surat siaran tu, mereka mula. Sampai sekarang dah 3-4 bulan. Dah 3-4 bulan. Setiap malam tanpa tinggal. Mereka baca bila? Selepas maghrib. Dia baca lepas maghrib. Masjid Bandar lepas maghrib. Masjid Al-Ikram Taman Seri Keluang selepas Isyak. Setiap malam. Kenapa surah Al-Mulk? Nabi SAW menyatakan orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, dia akan terhindar daripada fitnah kubur. Allahu Akbar. Mendapat syafaat. Rugi tuan-tuan kalau tak buat. Rugi tak buat. Jadi cuba kita buat. Kaedahnya mudah. Kalau tak ada kuliah, lepas maghrib. Ada kuliah, lepas Isyak. Siapa nak memimpin? Siapa yang jadi imam Isyak. Kalau lepas Isyak tu, siapa yang jadi imam Isyak, lepas baca Fatihah, zikir Fatihah, ayat kursi, terus surah Al-Mulk sampai habis, barulah doa. Saya cerita benda ni kepada kawan saya daripada Johor Bahru. Dia duduk dekat dengan Masjid Taman University. Dia kata kami di Keluang dah mula dah. Masa tu 2 bulan dah mula. Tiap-tiap malam kami buat. Tahniah Keluang dah buat. Saya tanya dia, kita tanya saja-saja. Habis Johor Bahru tak buat. Masjid Taman University dah buat setahun. Tahun lepas lagi dia mula, dah setahun buat tiap-tiap malam. Subhanallah. Habis tu kena buat lah. Kena buat. Cuba. Surah Al-Mulk tu dah ada. Nak bentuk macam ni ke nak bentuk buku? Kalau guna Quran lagi bagus. Ada Quran, guna Quran lagi bagus. Terus. Kalau yang nak edarkan, guna yang edarkan, tak ada masalah. Permudahkan. Sebab ada orang ni bila guna Quran, orang dah habis baca, dia tak jumpa lagi mana satu surah Al-Mulk. Sebab jarang-jarang baca. Bukan orang kat sini, orang tempat lain. Akhir sekali, perbanyakkanlah kita datang ke kuliah-kuliah agama supaya kita sentiasa ingat berkenaan dengan Nabi dan ingat akan jati diri kita sebagai umat Islam. Kemudian bila kita hadir ke kuliah-kuliah agama, majlis-majlis ilmu, kita keluar daripada kejahilan. Kadang-kadang kita rasa dah okey dah, tapi banyak lagi yang kita tak belajar. Contoh, minta maaf, macam nak berhenti ustaz, sambung lagi. Contoh berkenaan dengan imam dan makmum. Perkara ni ditekankan oleh Ustaz Khidir, penulis buku Panduan Imam dan Makmum. Dia tegur para imam. Minta maaf. Sekali minta maaf. Saya bukan pandai sangat, cuma apa yang disebut saya cuba sampaikan. Sebab kadang-kadang perkara ni kita dah tahu, kadang-kadang terlepas pandang. Kepada tuan-tuan imam saya minta maaf sekali lagi. Tapi tempat ni okey, tak ada masalah. Dia sebut bahawasanya selesai ni untuk sembahyang yang bacaannya jahar, bacaannya kuat, iaitu subuh, maghrib, isyak, Jumaat dan hari raya lah. Baik. Selesai baca Fatihah, imam jangan cepat-cepat nak baca surah. Selepas baca Fatihah, imam jangan cepat-cepat nak baca surah. Bagi ruang untuk makmum selesaikan Fatihah. Sekurang-kurangnya makmum dah baca ihdinas siratal mustaqim ataupun dah siratal ladzina an'amta alaihim, barulah imam bacakan surah. Kenapa? Sebab ada sebahagian makmum, kebanyakannya lah, dia akan baca Fatihah setelah selesai imam baca Fatihah. Amin. Nak dapatkan amin tu, nak dapatkan amin bersama dengan imam, bersama dengan para malaikat, nak dapat ganjaran tu. Habis tu baru dia mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Kalau habis Fatihah, imam terus baca surah, jenuh. Kalau surahnya panjang, okey sikit. Dan ada yang tak okey. Okey kat mana, tak okey macam mana? Kalau surahnya pendek, kesian ni makmum. Habis baca Fatihah,
Makmum baru bismillahirrahmanirrahim. Imam pun bismillahirrahmanirrahim. Inna, ingatkan anzalna, a'tainakal kausar. Apa keadaan makmum? Allah 3 ayat, inna a'taina. Fatihah 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Tak sah sembahyang makmum. Ini penting. Penting. Ustaz jangan tunjuk saya bukan imam. Nanti akan jadi imam. Jadi kena belajar kaedah ni. Kaedah ni kena belajar. Sebab itulah yang viral masa tarawih tahun lepas, dibesut. Solat tarawih ringkas, bukan cepat, ringkas. Lepas Fatihah, ditunggu makmum baca Fatihah habis, dia baca 1 ayat. Ya, contoh bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar. Rakaat kedua, wal Qur'anil hakim, Allahu akbar. Tak ada orang komen. Sebab apa? Makmum dah selesai Fatihah. Ya. Tapi saya kena tarawih tahun lepas di satu masjid, tak nak sebut masjid mana. Imam tahfiz. Minta maaf. Dia baca, lepas baca Fatihah, terus dia baca surah. Surah dia baca tak panjang, 4 ayat je. Allah, jenuh kita kat belakang. Lepas sembahyang tarawih malam tu, mengah pakcik macam. Jumpa imam, kenapa macam ni? Betul lah nak buat 20 rakaat, tapi biarlah dalam keadaan tenang. Okey, kalau baca ayatnya panjang, okeylah, sempatlah makmum tu baca Fatihah. Tapi kadang-kadang imam baca ayat panjang. Ni bukan imam tempat kita, tempat lain, Mongolia. Baca ayat panjang, tapi baru baca 1 ayat, tersangkut ayat tersebut. Makmum hafal. Makmum nak selesaikan Fatihah ke nak tegur imam? Jadi terganggu. Sebab itulah dia tekankan supaya apa? Kita sebagai imam, biar selesai makmum baca Fatihah, baru kita baca surah. Sebab tujuan baca surah selepas Fatihah tu untuk apa? Nak bagi tahu aku imam, aku pandai, aku hafal banyak? Tak. Nak supaya didengari dan nak supaya difahami. Kalau imam baca surah, makmum baca Fatihah, bila dia nak fokus? Imam baca surah, sedap baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Makmum, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Habis. Dia masuk terus. Ini contoh. Jadi kena belajar. Bila kita hadir majlis-majlis ilmu, kita dengar kuliah, keluar kita daripada kejahilan. Bukan kata jahil macam jahiliyah tu, tak. Maksudnya daripada kita tak tahu, kita jadi tahu. Akhir sekali, berapa kali akhir ni Ustaz? Ni betul-betul akhir. Lepas ni dah tak ada dah. Akhir sekali, jom kita bina rumah di syurga. Jom kita bina rumah di syurga. Paling kurang seminggu dapat sebiji. Rumah di Taman Titiwangsa ni paling murah kalau orang lelong berapa? Kalau bank lelong lah, 100,000 ada lagi? Ada? Ke 50,000 ada dapat? Tak ada lah. 50,000 tak dapat. 100,000 lah paling murah Okey, baik. Bagi orang yang tak dapat beli rumah di dunia, nyewa je tak dapat beli Ustaz. Nak beli rumah, nak makan pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Akhir bulan mi Maggi je. Contoh. Jom kita perbanyakkan rumah di syurga. Nabi SAW pesan, orang yang istiqamah 12 rakaat sehari, solat sunat rawatib, baginya sebuah rumah di syurga. Ada modal tak? Ada modal tak? Berapa ribu kena bayar kepada imam? Tak payah. Kita sendiri buat. Mana 12-nya? Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat. Ini 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur.
2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 12 rakaat. Mana sempat ustaz, kami kerja. Kita kerja seminggu, ada tak cuti? Ada. Mungkin hari Jumaat kita cuti. Kita ambil peluang hari Jumaat itu untuk kita dapatkan sebuah rumah. Seminggu sebuah rumah. Sebulan 4 rumah. Setahun 48 rumah. Jangan pula tanya, ustaz, rumah banyak-banyak nak bagi sewa kat siapa? Dan bila kita kumpul ahli keluarga kita, contoh raya ke apa, kita tanya anak-anak kita, kau dah dapat berapa rumah?